السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadis 36 muka surat 176. Betul. An Ali radhiyallahu anhu qala Sa'altu Khadijatu an-nabiyya. Sa'alat Khadijatu an-nabiyya. Daripada Ali radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan atau dia menceritakan qala tu balik kepada Ali. Kata Ali, an Ali radhiyallahu an qala, dia kata sa'alat telah bertanya ia. Siapa dia yang tanya? Khadijatu, oleh Khadijah, an-nabiyya, akan Nabi. Sa'alat telah bertanya ia wanita. Okey, sa'alat telah bertanya ia. Dia tak boleh Ali yang tanya lah, sa'alat. Kalau Ali yang tanya, sa'ala, kan? Telah bertanya ia lelaki. Sa'alat telah bertanya ia Khadijatu, oleh Khadijah, an-nabiyya, akan Nabi. Makna Ali cerita Khadijah ni dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata an waladain. Sa'alat Khadijatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an waladain. Khadijah bintu Khuwailid, ummuna, ibu kita, ummul mukminin radhiyallahu anha, ibu orang-orang yang beriman, Allah meradainya. Khadijah terkenal isteri yang paling dicintai oleh Nabi, manusia pertama daripada kalangan wanita yang menyahut, memeluk dan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bertindak mewakafkan diri dan hartanya untuk membantu perjuangan Islam, sehingga kan Nabi begitu terkesan, begitu sedih dan terluka dengan kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang an waladain, berhubung dengan status kedudukan dua orang anaknya, mata, yang mana mereka berdua itu telah meninggal dunia, fil jahiliyah, di dalam keadaan pada ketika jahiliyah. Maksudnya mati dalam keadaan bukan Islam. Dua anak Khadijah. Dan kita tahu Khadijah dan isteri-isteri Nabi yang lain kesemuanya ialah janda, yang mana mereka ini telah berkahwin dengan orang lain sebelum mereka berkahwin dengan Nabi, illa
kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Isteri-isteri Nabi yang lain, Hafsah, Saudah, Ummu Salamah, Maimunah, ini semua janda. Dan kebanyakan mereka ini berusia, yang dikahwini oleh Nabi dara muda, Aisyah radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash umpamanya, dia isteri kepada Zaid bin Harithah, baru dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ni dah ada anak sebelum dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata Nabi dia tidak berpoligami, dia tidak berkahwin lain selama mana Khadijah masih hidup. Dia hanya berkahwin dengan orang lain selepas Khadijah meninggal. Dari sudut fakta betul, memang Nabi tidak berpoligami ketika Khadijah masih hidup. Tetapi untuk mengatakan bahawa kena tunggu bini pertama mati dulu baru boleh poligami, ini ialah andaian, sangkaan, dakwaan yang tak betul. Bahkan lebih berat lagi kenyataan yang kata Nabi itu seorang yang setia. Dia tak kahwin masa isteri pertama dia ada, lepas isteri pertama dia mati baru dia kahwin. Dakwaan ni beratlah. Sebab apa? Kalau kita kata masa Khadijah hidup Nabi tak kahwin, itu setia. Tapi selepas Khadijah meninggal, Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, semua masih hidup. Adakah kita nak kata secara tersirat Nabi dah tak setia? Sebab yang lain Nabi kahwin masa mereka duduk hidup lagi, Nabi poligami. Masih hidup lagi Zainab, Nabi kahwin dengan Safiyah. Masih hidup lagi Aisyah, Nabi kahwin dengan Maimunah. Nabi kahwin dengan Saudah, Ummu Salamah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tak timbul soal berkahwin tu tak setia dan sebagainya, kerana benda ini dihalalkan oleh syariat. Suami yang mengamalkan perkahwinan seorang pun setia, isteri yang mengamalkan perkahwinan 2-3 orang ni setia. Setia ni umum. Dan bagi lelaki, dia tak berdosa kalau dalam masa yang sama dia mencintai satu orang wanita, dalam masa yang sama dia mencintai wanita yang lain. Dia bukan macam wanita. Wanita dia tak boleh lah ada dua pasangan dan sebagainya. Jadi kenyataan kita ni kadang-kadang mengelirukan masyarakat. Baik. Jadi dia kata, dia tanya tentang an waladain, tentang 2 orang anaknya yang meninggal ketika jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata, huma finnar. Huma finnar. Mereka itu keduanya anak engkau yang meninggal ketika jahiliyah, mereka berdua di dalam neraka. Nabi beritahu. Nabi tak apalah dia dapat wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi itu dia tidak bercakap, dia tidak berkata-kata, dia tak bagi tahu sesuatu melainkan apa yang Tuhan wahyukan kepada dia. Jadi bila dia habaq kata anak Khadijah tu masuk neraka, itu ialah wahyu yang Allah bagi pada dia. Sebab manusia ni, hatta Nabi pun dia tak boleh tentukan hang masuk syurga, hang masuk neraka, yang ni syurga, yang ni neraka. Kerana syurga dan neraka ialah milik mutlak di sisi Tuhan. Sebab itu apabila satu orang minta kepada Nabi, Nabi kata 70,000 orang masuk syurga. Bangkit satu orang, Uqashah, dia kata, ya Rasulullah, masukkan aku. Rasulullah kata, engkau masuk. Masuk orang lain, masukkan aku juga. Nabi kata, Uqashah mendahului engkau. Nabi tak jamin dia.
Kerana semua Nabi bertindak di atas wahyu. Jadi kita yang bukan Nabi ni lagi-lagilah tak boleh nak menentukan si fulan ahli syurga, si fulan ahli neraka, kawan ni syurga, kawan ni neraka. Itu bukan urusan kita. Hatta Nabi tak boleh buat benda tu. Kan? Nampak? Baik. So kita sambung. Nabi kata huma finnar. Kedua-dua anak engkau di dalam neraka. Falamma ra'a al-karahiyah fi wajhiha qala law ra'aiti makanahuma la abghadtihima. Kemudian bila Nabi bagi tahu dekat Khadijah, kata anak dia yang mati masa jahiliah tu, yang tak masuk Islam tu, di dalam neraka, maka nampak pada wajah Khadijah karahiyah. Dia tak berapa suka, dia macam sedih, dia macam tak syok. Dialah anak dia, kan? Tentulah dia tak dia susah hati, dia tak suka, dia tak gembira, kan? Nabi kata kepada Khadijah, Nabi kata, sesungguhnya jika engkau melihat makanahuma, tempat kedua-dua mereka, yakni keadaan dan kedudukan mereka di dalam neraka, tentu engkau akan membenci mereka berdua. Yakni memang layak untuk mereka masuk neraka, kerana kita akan tengok nanti mereka meninggal di dalam keadaan sudah baligh, sudah dewasa, dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung. Kemudian dia tanya lagi. Dia kata qalat. Ya Rasulullah, fawaladi minka. Macam mana pula anak aku dengan engkau? Fawaladi minka, macam mana pula anak aku dengan engkau? Ya kan? Dia ada anak dengan Nabi, dan Nabi tidak ada anak dengan isteri-isteri yang lain. Hatta dengan Aisyah, Nabi hanya ada anak melalui Khadijah. Semua anak-anak Nabi melalui Khadijah, kecuali ada seorang, dia bukan isteri lah, dia hamba, Ummu Walad, Maryah, yang diberikan oleh Raja Mesir, dihadiahkan kepada Nabi. Hamba ni boleh disetubuhi oleh tuan dia. Dia dapat anak nama Ibrahim, yang mana Ibrahim meninggal ketika itu berlakunya gerhana. Ibrahim tu daripada Maryah, yang lain semua daripada Khadijah, kan? Baik, okey. Lalu dia tanya, anak-anak lelaki Nabi, kesemua mereka meninggal ketika kecil. Semua anak-anak lelaki Nabi ni meninggal ketika mereka masih kecil lah, kan? Dia kata fawaladi minka, macam mana pula anak aku dengan kau? Yakni Al-Qasim, kan? Al-Qasim. Nabi kata fil jannah, yang tu syurga. Yang tu syurga. Ya, meninggal ketika kecil. Kemudian Nabi SAW sambung. Nabi kata apa? Innal mu'minina wa auladahum fil jannah wa innal musyrikina wa auladahum fin nar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan anak-anak mereka yang beriman akan berada di dalam syurga. Adapun orang-orang yang musyrik, kafir, bersama anak-anak mereka finnar, di dalam neraka. Nabi bagi tahu. Dan kita dah bahas dalam kuliah yang lepas tentang kedudukan anak yang meninggal ketika sebelum baligh. Panjanglah. Anak orang beriman kalau dia mati sebelum baligh, tidak ada khilaf syurga. Yang khilafnya anak yang mati sebagai anak orang kafir, musyrikin, yang mati sebelum baligh. Ada 3-4 pendapat. Satu kata anak
kecil yang mati, tak kira lah Hindu ke Buddha ke apa agama apa dia pun, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Dalil-dalil kita dah baca dah, tuan-tuan tengok hadis yang sebelum ni. Pandangan yang kedua, dia masuk neraka dengan pak dia. Pandangan yang ketiga, tawakuf, iaitu mereka tak sebut neraka atau syurga. Anak-anak ini akan diuji oleh Allah pada hari akhirat. Mereka akan dibangkitkan dan diuji. Lepas mereka lulus ujian tu, baru masuk syurga. Kalau yang engkar, gagal, maka masuk neraka. Tapi ada pun anak-anak orang beriman, confirm, tak ada khilaf, masuk syurga. Ini cerita tentang anak-anak yang meninggal ketika belum baligh dalam keadaan mereka kafir, kan? Baik, hadirin mukminin. Kemudian Nabi thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, dan yang menyusul mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, daripada zuriat keturunan mereka, anak cucu mereka, biiman, yang mengikuti mereka, yang menyusuli mereka, beriman seperti mana mereka beriman, alhaqna bihim, kami akan mengumpulkan mereka, dzurriyyatahum, bersama dengan zuriat keturunan mereka. Di mana? Di mana? Di syurga. Ini disebut di dalam Al-Quran, surah At-Tur ayat 21. Jadi dalam hadis ni, pengajaran yang paling besar apa dia? Bahawa manusia yang beriman, akhirnya kesudahan mereka akan dikumpulkan bersama dengan keluarga mereka, anak mereka, keturunan mereka, zuriat mereka di dalam syurga Allah. Sebab itu kita kata perpisahan sementara. Kita sedih dan duka cita berpisah dengan ahli keluarga yang kita kasihi. Suatu ujian yang sangat menyakitkan, suatu musibah yang sangat duka cita. Tetapi Allah telah menjanjikan bahawa kita akan bersama dan berkumpul buat selama-lamanya di dalam syurga Allah. Dengan syarat apa? Biiman. Mereka yang nak kumpul dengan kita tu juga mestilah beriman, bukan semata-mata darah daging. Dia bukan masuk syurga ni kih dia beradik. Dia dah tak apa, Pak Long aku bagus, esok aku tumpang tuai dia. Tak ada. Dia duk harap anak dia baca. Ada setengah orang dia hantar anak dia hafal Quran, dia duk faham tu lah. Dia tak aku alhamdulillah sambil dia duk main dam, kan? Sambil duk sembang burung kedai kopi, mayang tak ketahuan pala ikut. Dia tak aku alhamdulillah, anak aku ada aku hantar mak tahfiz dah. Harap waktu esok anak aku baca, aku boleh sama. Wa alaysa lil insan illa ma. Anak dia mungkin nak bantu dia, nak bagi syafaat pada dia, tapi dia tak diizinkan oleh Allah. Baik. Sekarang kita tengok apa pandangan ahli tafsir tentang ayat ini. Okey. Yang pertama, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, walladzina amanu wattaba'athum, dan orang-orang yang beriman yang akan disusuli, yang akan diikut oleh mereka, zurriyatuhum, zuriat mereka, biiman, dalam keadaan beriman. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, pasal apa Nabi baca ayat ni? Nabi kata anak Khadijah yang kafir tu, kafir tak boleh ikutlah mak dia. Pasal mak dia muslimah. Mak dia Islam, mak dia beriman. Kan? Hatta kalau kita tengok dalam hadis para anbiya alaihimus salatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Nuh, yang diuji dengan keluarga mereka. Nabi Ibrahim, bapa dia Azar, akhirnya kita tengok bila dia bangkit esok di padang mahsyar, ayah dia ditukar menjadi binatang, dubuk. Kita tengok dubuk.
Ha? Dia binatang yang buruk tu. Azar tu Allah tukar jadi dubuk, jadi binatang. Baru Allah Ta'ala campak masuk dalam neraka, supaya orang tengok yang masuk tu binatang, bukan bapa Ibrahim alaihissalam, kerana dia malu. Oh, ni bapa Nabi Ibrahim, oh ni bapa. Dia tak boleh tolong. Dia kata dekat Nabi Ibrahim, hari ni aku akan beriman dengan engkau. Dahulu dia tentang Ibrahim. Ketika Ibrahim bawa dakwah ni, ya abati, berapa kali Ibrahim sebut dalam Quran, ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Dia tak ikut. Bila mari mangkit padang mahsyar, dia tengok, sami'na wa absarna, dia tengok dan dia nampak. Dia nak beriman dengan Ibrahim. Ibrahim kata, hari ni tak boleh. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Hari di mana manusia tak boleh menyelamatkan orang lain, tak boleh nak bantu orang lain, dah tamat dah berakhir dah, menyesal tak ada pendapatan. Laitani kuntu turaba, alangkah eloknya kalau aku jadi tanah. Pasal tanah apa semua tak dihisap, aku akan dihisap. Penyesalan yang tidak ada gunanya, kerana semuanya sudah terlambat. Dia merayu, merintih, dia nak ikut Nabi Ibrahim, dia nak beriman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tak boleh, dulu aku suruh dah. Maka Nabi Ibrahim kata dekat Allah Ta'ala, engkau berjanji untuk tidak memalukan aku. Tidak ada benda yang lebih memalukan ayah masuk dalam neraka. Maka sebab itu hadirin mukminin, nikmat di dalam syurga ni nikmat yang besar. Macam kita di dunia ni, apa benda yang paling seronok sekali? Tak ada benda yang paling seronok sekali bila kita boleh berkumpul beramai-ramai. Pasal tu raya orang balik, walaupun kadang-kadang jam berjam-jam pasal nak balik kampung, nak jumpa ahli keluarga, nak duduk ramai-ramai. Seronok, nikmat. Kan? Maka Allah Ta'ala, dia memahami naluri manusia, dia memahami keinginan manusia, dia memahami fitrah manusia. Mereka nak duduk ramai-ramai, duduk dalam syurga pun duduk teringat, mana anak aku, mana bini aku, mana laki aku, mana kawan-kawan aku. Dia fikir sampai ke dalam syurga, kerana syurga ialah kehidupan. Maka kata Ibnu Abbas kata apa? Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman, yang duduk di bawah, naik untuk berada pada syurga yang tinggi, agar ayah atau anak itu merasa senang dengan kehadiran mereka. Maksudnya apa? Syurga ni dia ada darajat, dia ada maqam, dia ada level. So ada orang level tinggi, ada orang level bawah, mereka tak bersama. Tapi oleh kerana Allah nak menggembirakan ahli syurga, Allah nak memberikan nikmat kepada ahli syurga, ayah duduk tingkat atas, anak duduk tingkat bawah. Saya bawa orang pergi Mekah, kan? Ada business class, ada economy class, kan? Airline buat macam mana tak tahu. Keluarga ni semua beli business class. Beli business class. Duduk sekali lah. Yang duduk ekonomi pun tuan-tuan, nak duduk sekali, nak duduk dekat-dekat. Bukan nak buat apa, tapi nak duduk dekat-dekat. Duduk jauh-jauh pun kapal terbang tu juga. Kalau yang pak duduk ujung, mak duduk belakang pun, mana pak hang? Dia lambat lagi, dia duduk belakang, kita sampai dulu. Sampai sama juga. Kapal terbang bukan nampak kepala tu. Takut kot lelaki dia duduk berkaitan dengan pramugari ke apa, kan? Dia pun tak harap lelaki dia, dia kenal lelaki dia ni, bukan lelaki kira kan ustaz. Kan, kalau saya duduk tepi ni boleh juga kuti-kuti pergi duduk bergalak dengan pramugari. Nak pergi Mekah ni, takkan dia nak bergalak. Saja bagi tuan-tuan tak mengantuk pergi-pergi. Pun kita nak duduk sekali, kita nak duduk dekat-dekat. Kerana perasaan tu dia lain. Nak dijadikan cerita, mereka duduk macam mana airline ni pun penin ke,
Seorang terpelanting keluar, pergi duduk ekonomi, nak pindah main bisnes ni tak boleh dah penuh kan. Punya lama berunding pasal mereka kata kami tak mau, kami nak duduk sekali. Tak boleh duduk sekali pasal kerusi dah penuh. Yang orang lain pun dah dapat, mereka tak bagilah tempat mereka. Dia tak boleh duduk sekali. Kalau nak duduk sekali, semua pindah pergi ekonomi. Pasal ekonomi ada tempat. Kalau nak main bisnes, tak ada bisnes, tak berapa banyak kan. Macam tuan-tuan lah, berapa orang saya buat bisnes, yang lain semua makan gaji kan. Macam tu lah. Bisnes ni semua orang mereka lah. Jadi tak apalah, dia kata duduk ekonomi. Tuan-tuan, bisnes punya tempat high class lah. Tak apalah duduk ekonomi, janji boleh duduk sekali. Nampak? Janji boleh duduk sekali. Dunia kan, dunia ini syurga tentu lebih lagi. Maka kata Ibnu Abbas, Allah akan angkat, upgrade orang-orang yang darjat dia rendah. Of course, takkanlah yang tinggi nak pergi turun, yang rendah lah naik, kan untung tu. Ibnu Abbas kata Allah akan ambil, angkat kedudukan orang-orang yang bawah, yang pada darajat yang rendah ni, adna, pada kedudukan yang rendah, naik pergi duduk dengan mak ayah dia. Dia wiswan lah. Satu, taklah semestinya ayah tu naik atas, ada juga yang anak tu naik atas. Kalau ayah duduk atas, anak duduk bawah, Ibn Abbas kata anak tu Tuhan angkat naik atas, pergi duduk dengan pak dia. Pasal apa? Pasal nak bagi pak dia seronok. Kalau anak dia tak naik, pak dia tak happy. Ahli syurga tak boleh tak happy. Tak, tuan-tuan duduk dalam syurga, aku esok sedih. Kalau sedih dunia, tak mati lagi lah tu. Tak mungkin. Dalam syurga tuan-tuan tak akan jumpa sedih, tak akan jumpa jemu, tak akan jumpa penat, tak akan jumpa letih, tak akan jumpa duka cita. Tak ada. Syurga tak ada. Syurga tempat orang seronok, happy. Apa sahaja yang mengembirakan ahli syurga, Tuhan akan bagi. Sehingga bukan takat tuan-tuan, bukan takat angkat hok bawah naik atas. No, pi ambil yang duduk dalam neraka buat masuk dalam syurga. Dia cari-cari tak ada. Allah kata pi tengok dalam syurga. Dia kata tengok habis lah, tak ada. Pi tengok dalam neraka. Pi tengok ada. Dia pun kata kenal. Kenal lah, tak kenal. Kita melihat ahli keluarga kita berada pada satu tempat, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat keluarga kita pergi duduk. Macam tuan-tuan pergi melawat anak di Kuala Lumpur, ataupun tuan-tuan pergi mana-mana tempat anak tuan-tuan duduk, tengok tempat dia sedih, teruk tempat, tak sampai hati aku nak tengok. Macam apa? Nyonya Mansur pergi tengok sabar dia, sian sabar dia, duduk di bawah kolong. Itulah pergi menikah dengan Kasih Selamat. Cuba cari tu imam ke apa ke kan? Cari ahli muzik. Allah nak kaya cari ustaz, nak kaya. Sedih. Kita tengok di dunia anak-anak kita, kadang-kadang kita pergi kan melawat, tuan-tuan lah, tuan-tuan pergi melawat, sedih kan. Tengok duduk dalam neraka tuan-tuan, duduk dalam neraka, dia azab. Kita pula duduk dalam syurga, nikmat. Tentu kita tak akan boleh duduk, menghadap Allah Ta'ala, minta supaya nak tarik keluar. Allah tak tolak permintaan ahli syurga, bagi kan. Nampak? Janganlah pula ambil kesempatan. Dia tak, ayah dia duduk suruh sembahyang, tak apalah ayah sembahyang bagi banyak-banyak, esok jangan lupa saya. Cari awal sikit. Tak payah carilah, memang confirm saya duduk ada dalam neraka. Meh. Sakat. Punya karut dia boleh apa ayat tak boleh carilah syurga, harus ya nak ada ya weh. Pergi tengok dulu dalam neraka. Kalau tak ada dalam neraka mungkinlah kan. Tak ada. Nah. Kata Ibn Abbas, kalau ayah dia duduk atas,
Allah angkat anak dia pergi duduk atas. Kalau anak dia duduk bawah. Kalau anak dia yang duduk atas, ayah dia duduk bawah, ayah dia pindah duduk atas. Untuk semua ini Allah Ta'ala jadikan untuk menyebabkan ayah ataupun anak itu merasa gembira, sonok dengan kehadiran keluarga mereka berkumpul sekali. Ni Quran surah Tur ayat 21 yang Nabi baca tadi. Kemudian kata Ibnu Abbas, mereka yang meninggal ini daripada kalangan keturunan orang beriman. Keturunan orang beriman. Maksudnya mak ayah dia, datuk dia, keluarga yang mukminun, beriman. Hadirin mukminin, pasal itu kita selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Quran tak bagi kita lupa. Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dia Nabi Ibrahim, apa doa dia? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dia tak lupa anak bini dia tak lupa keturunan dia. Dia kata Rabbana wab'ath. Ulama kata Nabi Muhammad dihantar berkat doa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim minta, Rabbana wab'ath fihim rasulan, engkau hantar keluar mari, jangan biarkan mereka, hantar, utus kepada mereka seorang rasul minhum, daripada kalangan mereka. Pasal itu Nabi mai daripada kalangan orang Arab. Yatlu alaihim ayatika, yang dia datang untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Ibrahim doa lama, dia pun tak tahu Nabi nak mai, tapi Nabi muncul. Akhirnya Nabi, Allah hantar Nabi. Pasal itu doa-doa para Nabi dia tak lupa ahli keluarga. Dan tuan-tuan tengok macam mana Nabi Yaqub alaihissalam, dia doa akhirnya, kata para ulama, ke semua anak-anak dia. Tuan-tuan pun tahu perangai anak-anak dia macam mana, punya jahat, nak bunuh adik dia Yusuf alaihissalam. Tapi sebahagian ahli tafsir kata anak-anak dia semua jadi Nabi, semua jadi saleh. Pasal apa? Pasal doa dia tak pernah lupa. Kalau kita kata tak boleh pakai anak aku ni, teruk tidak bunuh adik dia, dia tahu jahat. Sebab tu dia bagi tahu dekat Nabi Yusuf, jangan lu cerita kat adik-beradik hang, depa ni tak boleh pakai. Tapi dia doa kan. Anak kita tuan-tuan barangkali awalnya tak kita doa lah, mungkin kita tak nampak masa ketika hidup, mungkin selepas mati doa tu mustajab. Pasal itu ketika mana Nabi Ishaq, ketika mana Nabi Yaqub alaihissalam nak meninggal kan, dia kata apa? Am kuntum syuhada, adakah kamu ada ketika Nabi Yaqub, am kuntum syuhada, kamu ada tak masa id hadara Yaqub, ketika Yaqub nak mati, id qala li banihi, Yaqub panggil anak-anak dia semua, ma ta'budu min ba'di, hampa esok kalau aku mati, esok ni kalau aku tak ada dah, dia pun tak boleh jamin anak-anak dia ni. Dia kata kalau aku mati esok, hampa nak sembah apa, agama apa yang hampa nak pegang ni. Dia nak dengar daripada mulut anak-anak dia. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jangan takut. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahan wahida. Kami akan sembah Tuhan kau, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail. Ni semua tok-tok depa, datuk-datuk depa. Ishaq bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, Yaqub bin Ishaq, ni semua keturunan. Pasal itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali itu keluarga, keluarga Ibrahim alaihissalam. Nampak? Kemudian Ibnu Abbas kata, ni cantik.
Walaupun tempat tinggal ibu bapa mereka lebih tinggi daripada tempat tinggal mereka di dalam syurga, namun Allah tetap akan mempertemukan ibu bapa mereka dengan mereka. Semua itu demi untuk mengembirakan mereka. Ini disebut oleh Ibnu Abbas. Kemudian tuan-tuan tengok lagi satu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 juga sebut. Tapi kita nak kena kempen lah. Janganlah tuan-tuan duk habang, tak apa abang, tak apa kakak, esok abang dan kakak kita jumpa dalam syurga. Kita tak boleh jumpa di dunia, kita jumpa dalam syurga. Dan ramai anak-anak yang mungkin dia tak kesempatan nak jumpa ayah dia, mak dia masa meninggalkan. Dia duduk Kuala Lumpur. Kalau boleh tunggu sat, tunggulah. Tapi kalau sampai lama berhari-hari dan dekat-dekat bolehlah kan nak tunggu. Tapi kita jenazah ni sunnah, asri'u bil janazah, segerakan. Bolehlah kita nak tunggu saat, tapi Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, imam hadis, ahlul hadis di Jordan, dia orang Albania, Muhammad bin Nasiruddin, Muhammad bin Nasiruddin, nama dia Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Dia ada tulis satu wasiat sebelum dia mati. Tuan-tuan pun tulis wasiat. Ibnu Umar kata, aku tak tidur satu malam melainkan ada wasiat yang telah aku tulis di sisi aku. Tulis wasiat. Wasiat apa dia? Nasiruddin tulis, Muhammad bin Nasiruddin. Dia tulis. Dia kata apa? Dia kata ketika setelah pasti aku mati, setelah jelas kematian aku, segerakanlah pengebumian aku. Jangan ditunggu anak-anak aku, kerana urusan aku dengan mereka sudah berakhir. Tuan-tuan, lepas tuan-tuan mati, tuan-tuan hidup ada hubungan dengan anak-anak. Artinya boleh telefon, adalah nak minta tolong, nak bersembang, tanya khabar, ada hubungan. Tapi apabila tuan-tuan mati, yutba'ul mayyit thalathah fayarji'u ithnani wa yabqa wahid fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Nabi kata mengikuti jenazah itu 3 benda dalam hadis yang selalu kita ulang baca, supaya mengingatkan kita. Akhirnya fayarji'u, balik ahli keluarga, balik anak-anak, balik isteri, balik kaum kerabat, semua balik, kecuali amal dia yang tak balik, harta dia semua balik. Sebab itu kata Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, dia kata habis dah urusan aku dengan ahli anak-anak aku, tamat dah, tak ada apa dah. Maka segerakanlah urusan penguburan, kerana aku nak bertemu dengan Tuhan aku. Sebab itu Nabi SAW sebelum dia wafat, dia panggil semua ahli keluarga dia. Dia panggil anak-anak dia. Fatimah, dia cakap, bagi tahu, tanya, dia suruh minta apa yang kamu nak minta. Hari ni aku masih hidup, lepas daripada ni tak ada. Sebab itu tuan-tuan, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah kata, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Tu Quran sebut tu. Syarat tu mau ingatkan anak-anak kita, keluarga kita. Apa dia? Jannatu adnin, syurga Adnan, syurga yang kekal itu. Yadkhulunaha, masuk ke dalam syurga itu. Waman salaha, dia bukan masuk kerana kaum keluarga, dia bukan masuk kerana adik-beradik. Waman salaha, siapa yang baik amalannya, siapa yang melakukan amalan saleh, min abaihim, daripada bapa-bapa mereka, wa azwajihim, isteri-isteri dan pasangan mereka, wa zurriyatihim, dan anak cucu mereka. Quran kata apa? Salaha. Quran tak kata keluarga, Quran kata waman salaha min abaihim. Kalau anak duk lena tak mangkit-mangkit, takkan nak masuk sekali. Pi masjid tak sama,
Pak saja duk pi, anak tak pi, bila tang nak masuk syurga, jangan lupa pak dah. Hang jemaat pun tak pi. Anak suruh aku heret tangan hang macam mana? Heret daripada dunia ni lagi. Tarik daripada dunia lagi, ajak daripada dunia ni lagi. Esok kita masuk sekali. Maksudnya keluarga yang melangkah ke masjid, melangkah ke majlis ilmu, mereka akan melangkah bersama ke dalam syurga. Yang ni tujuan kita, destinasi akhir kita. Doa dan doa. Supaya kita boleh masuk. Kan? Kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir sebut, Allah akan menghimpunkan ahli syurga. Tengok, Ibnu Kathir kata, Allah akan menghimpunkan ahli syurga bersama dengan orang-orang yang mereka cinta. Tengok, bersama dengan orang yang mereka kasih dan cinta di dalam syurga. Siapa yang kita kasih? Tuan-tuan kasih kat siapa? Tuan-tuan jangan buat leceh lah. Tuan ni ustaz, saya ada markah tapi tak ada menikah. Macam mana? Boleh tak saya nak ajak dia? Tuan-tuan tak ada markah tak? Mana tahu kan, kadang-kadang dia duduk pergi geram janda tu, dia duduk pergi kedai janda tu, dia duduk pergi mengorak janda tu, tak ada menikah. Dia masuk syurga. Bini dia masuk juga lah. Bini dia lagi masuk awal lah. Jenis makit tahajud tu memang ni. Dia kata, bini saya ada ustaz, markah saya tu tak tahu dah, tak boleh nak erek sama. So markah tu mayang banyak-banyak. Tu je lah. Dia pun pergi jumpa hari ni di kedai. Ni ustaz kata hang nak mayang banyak-banyak. Kita tak dan di dunia, kita berjumpa di syurga. Allah. Pakai teleku mayang tu. Mayang apa ni? Lohok tak masuk ni. Mayang duha. Ibn Kathir kata Allah mengumpulkan mereka dengan orang yang mereka cinta daripada kalangan bapak-bapak abaihim, bapak-bapak mereka, isteri-isteri mereka, anak cucu mereka. Sebahagian kita tak dan tengok anak kita menikah, tak dan tengok cucu kita. Esok kita jumpa. Daripada kalangan orang-orang yang saleh, kata Ibn Kathir, dikatakan supaya hati mereka terhibur, hati mereka seronok, Allah angkat yang rendah naik, Allah kumpulkan mereka. Nampak? Ini tafsiran di kalangan para ulama. Walaupun ada yang kata ayat-ayat yang kata kumpul sekali ni merujuk kepada yang mati sebelum baligh. Ada juga yang mati sebelum balik ni yang kita akan jumpa dalam syurga. Pasal depa ni memang confirm ahli syurga. Kita esok ni akan dibawa bersama dengan mereka. Dan satu lagi hadis yang terakhir. Dan saya nak baca apa kata Asy-Syaukani. Asy-Syaukani kata, apabila Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab dia Fathul Qadir, dia kata waman salaha min abaihim, ayat tadi kan, waman salaha min abaihim yashmalu al-aba, dia termasuklah bapa-bapa. So ayah-ayah kita semua, kalau kita beriman, ayah kita esok kita masuk. Wal ummahat, mak-mak, wa azwajihim, pasangan kita, wa zurriyatihim, dan anak cucu kita, cicit kita semua, keturunan kita. Dia kata apa? Dia kata dalam hal ni, wa yadkhuluna azwajihim wa zurriyatuhum wa dhikrus salah dalilun ala alla yadkhulul jannah illa man kana kadhalik min qarabati ulaik wa la yanfa mujarrad kaunihi min aba. Dia kata ingat, Allah sebut bagi clear dalam tu. Syaukani kata, yang ni bahaya ni. Syaukani kata ingat, wa dhikru as-salah, dia sebut syarat dia saleh, syarat dia saleh. Dan dia kata apa? Dia kata tak masuk ke dalam syurga ini kerana qarabat, semata-mata kerana ada hubungan keluarga. Wala yanfa, tak ada guna pun keluarga yang beriman jika kita tidak bidunis salah, kalau kita tak beriman. Itu kata Syaukani. Pasal itu Quran sebut, kalau Quran tak kata waman salaha, dia kata tuwih abaihim, tak apa. Tapi bila dia sebut zikrus salah, dia sebut salah tu, itu syarat. Maknanya tak ada. Pasal itu kita tak masuk syurga kerana kekeluargaan. Tapi bila kita masuk, kita akan berkumpul. Sebab itu tuan-tuan, kempen kita, anak-anak kita saleh. Kan? Dan yang terakhir, ada satu hadis yang kita boleh ambil satu pengajaran juga untuk kita.
Hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Habibah, daripada Habibah radhiyallahu anha, dia kata, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dia kata, faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala 'alaiha. Satu hari aku duduk dengan Aisyah, kanat 'inda Aisyah, satu hari aku duduk dengan Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun minal walad lam yablughu al-hintha illa ji'a bihim yaumal qiyamah." Mana-mana orang yang ada tiga anak, thalathatun minal walad, dia ada tiga orang anak. Kemudian tiga-tiga anak tu lam yablughu, belum baligh, belum besar, belum dewasa. Yang mana mereka ni mati. Mati. Anak dia mati kan? Muslimaini, dua orang mati. Daripada tiga tu dua mati. Dan anak-anak yang mati ni kecil lagi. Apa kata Nabi? Illa ji'a bihim yaumal qiyamah. Anak-anak itu akan datang, dibawa pada hari kiamat. Yuqafu ala babil jannah. Depa berdiri, anak-anak tu berdiri depan pintu syurga. Berdiri depan pintu syurga. Fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada anak-anak tu, masuk. Udkhulu al jannah, masuk. Masuklah. Hampa ahli syurga, hampa pergi masuk. Apa kata mereka? Fayaqulun, anak-anak yang disuruh masuk dalam syurga tu, depa kata, depa cakap, hatta yadkhula abauna fayuqalu lahum udkhulu antum wa abaukum al-jannah. Dia kata, kami tak mau masuk, kami nak masuk dengan abauna, sampai bapa mak kami masuk, kami masuk. Maka dikatakan kepada mereka, udkhulu antum wa abaukum, pilah hampa masuk dengan mak ayah hampa di dalam syurga. Tapi panjanglah perbahasan dia, macam mana syafaat tu nak berlaku. Tapi hadirin mukminin, demikian kita akan berkumpul seperti mana yang disebut oleh Nabi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.